dia punya impact tulang tu, dia akan makin besar, makin bengkok, makin bengkok. Okey, ada satu cara nak buat dia align balik tanpa operation adalah dengan jangan pakai kasut yang runcing tu lah. Lepas tu kita akan bagi satu macam orang yang buat physio rehab, benda yang untuk rehab tu kan, dia ada satu yang untuk dia hold kat sini, lepas tu dia tarik ni bagi lurus. Tapi tak adalah dia buat mendadak, dia akan tarik sikit sampai at some point dia boleh lurus balik tanpa operation. So daripada dah sampai jadi bunion ni, baik cegahlah daripada jadi bunion. Okey. Bahaya tak untuk long term? Dia tak bahaya pun, cuma sakit je lah. Okey, Naura, tak faham pasal apa tu Naura? Cara kurangkan makan dengan cara tak dapat gastrik. So maksudnya nak diet tapi tak nak kena gastrik. Okey, makan sikit-sikit tapi kerap. Itu je cara paling simple. Makan sikit-sikit tapi kerap, dan jangan makan makanan yang mencetuskan gastrik lah. Okey, macam susu full cream. Lepas tu makanan-makanan yang pedas. Makan sikit-sikit tapi kerap, confirm tak kena gastrik. Kopi pun boleh buat gastrik juga. Apa punca sakit belakang kat buah pinggang? Sakit belakang dekat buah pinggang, kadang kiri, kadang kanan. Okey, sakit pinggang tu, sakit belakang dekat area buah pinggang tu biasanya sakit otot lah. Okey, jarang kalau sakit belakang tu disebabkan oleh buah pinggang, kecuali ada batu karang. Ada batu karang ataupun benda namanya infection dekat tu, ada nanah. Maksudnya buah pinggang tu ada nanah, infection dekat situ. Tu boleh buat sakit belakang. Yang most common dia adalah otot. Tengoklah apa yang belakang kita kan penuh dengan otot. So tengoklah apa yang korang buat sehari-hari tu, banyak duduk ke, posture duduk macam mana, sengit ke, ada angkat barang-barang berat ke. So semua benda tu mempengaruhi juga. Tada. Okey, sakit pinggang belakang tu area sini lah. Kalau pinggang sini dah kira paru-paru punya bahagian lah. Okey, sini adalah kita punya otot. Kalau orang duduk sengit sini, sengit sana, pun boleh buat sakit pinggang. Angkat barang berat, tolak barang ke, pun boleh buat sakit pinggang juga. Yang jual kat Shopee tu ke untuk bentukan bunion tu, saya rasa tak pastilah pula ada orang jual dekat ni. Tapi kalau nak beli, make sure daripada yang berdaftar dengan Medical Device Authorization, Malaysian Medical Device Authorization, MDA lah. Thank you Fika bagi rose. Saya dah lama nak tanya treatment untuk plantar fasciitis ni. Okay, plantar fasciitis dia adalah keradangan dekat bahagian tapak kaki. Tapak kaki. Treatment dia, satu, kita tengoklah basicnya ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit tu ada dia boleh sekali untuk anti radang juga. Okey, satu lagi kita bagi injection steroid. Kita bagi injection steroid dekat tapak kaki untuk kurangkan keradangan kat situ. Maksudnya keradangan ni adalah bila sistem imun kita attack dekat situ, macam tak ada punca apa-apa pun tiba je dia attack kat situ. Dia attack kat situ. Ni. Okey, dia ada satu selaput dekat sini. Dia boleh jadi keradangan. Ni. Okey.
Satu lagi yang terbaru sekarang ni adalah kita inject dengan platelet. Kita punya RPR, apa nama dia, PRP, platelet rich. Maksudnya kita ambil patient tu punya darah, kita extract dia punya platelet tu, darah kuning dia, dan kita akan bagi dekat sini. Sebab platelet tu dia membantu proses penyembuhan. Dia boleh kurangkan keradangan juga. Kalau psoriatic arthritis kat jari yang dah kaku boleh sembuh tak doktor? Tak. Psoriatic arthritis kalau dah kaku memang tak boleh. Sebab dia adalah proses keradangan yang jangka panjang. Benda yang jangka panjang ni susah kita nak elokkan balik. Psoriatic arthritis, jari dia dah kaku kan, dia tak boleh bengkok kan, sebab dia punya itu adalah autoimmune disease. Autoimmune disease ni dia memang susah. Tapi kalau dah kaku dia memang kita boleh fisio, dia boleh ni, tapi untuk total sembuh tu memang susah. Makan sikit-sikit tu macam mana? Makan 5 kali sehari. Kalau nak diet kena makan 6 kali sehari. 3 kali makanan utama, main meal, breakfast, lunch, dinner, and then in between tu snack. Snack yang sihat lah. Jangan duk belasah. Popcorn lah, kan. Buah, makanlah buah ke. Benda-benda kalau nak cepat kenyang ni makan, banyakkan serat. Banyak makan serat, sayur, buah. Mak saya mengalami sakit tumit. Tumit ni dia boleh jadi plantar fasciitis, dia boleh jadi heel spur. Heel spur tu maksudnya dia ada tulang kecil tumbuh kat sini, tulang tajam. Dia boleh jadi dekat sini, dia boleh jadi dekat sini. Kalau satu, better x-ray lah. Pergi x-ray untuk tengok kenapa jadi macam ni. Kalau tak ada tulang ni maksudnya dia cuma keradangan je dekat situ. Mungkin mak banyak berdiri ke, banyak berjalan ke, kan. Kalau pengsan sebab hyperlipidemia dengan hypertension, apa manajemen doktor akan bagi? Jarang orang pengsan sebab hyperlipidemia dengan hypertension. Kalau dia mesti ada penyebab lain. Mungkin hyperlipidemia dengan hypertension tu adalah dia punya existing condition dia. Existing penyakit yang dia dah memang ada. So mungkin ada sebab lain kenapa dia jadi pengsan. Mungkin satu, stroke. Satu lagi mungkin serangan jantung. So management dia berbeza-beza. Kita kena tengok penyebab dia apa. Kalau orang pengsan masuk dekat kecemasan, first thing kita akan ambil dia punya vital sign. Kalau vital sign dia okey, lepas tu kita akan buat ECG, kita ambil darah, tengok apa masalah dia. Macam-macam penyebab. Lepas tu kita akan bagi hydration lah. Tiap kali pijak lantai ada pasir sikit pun dah sakit sengal-sengal. Untuk orang yang ada plantar fasciitis, sebaiknya korang even dekat rumah pun pakai alas kaki ke selipar ke yang lembut dalam dia lembut. Macam bila kita pijak rasa macam span, barulah kurang sakit dia. Lepas tu pakai ubat sapu tahan sakit. Plantar fasciitis ni dia boleh hilang, dia boleh sembuh, dia boleh datang balik. Tengoklah pada keadaan sehari-hari korang buat apa. Pekerjaan ke, yang jenis yang kalau kerja dekat F&B kan banyak berdiri, banyak berjalan, benda-benda macam tu. Kalau ligament half tear dekat ankle boleh baik ke? Dia boleh baik, tapi sakit dia mungkin akan berpanjangan. Ligament half tear kan, ni ligament tau. Ligament half tear. Dia boleh baik, tapi dia bila dah tak jadi normal, area tu dia akan keras. Tu dia boleh sakit berpanjangan sebab benda dia macam tu tak macam balon yang defect. Balon tu ada area yang keras kat situ. Balon tu kan smooth kan. Lepas tu tiba-tiba ada satu tu tempat tu dia keras, dia macam tu. So benda macam tu akan buat sakit berpanjangan.
Dia boleh baik tapi dia takkan jadi macam sama macam sebelumnya. So dia punya function dia okey lagi. Mungkin sakit tu akan on and off ada. Depends pada pemakaian sehari-hari, wear and tear lah. Tanya rawat plantar fasciitis. Oh, tadi dah tanya, ada orang tanya dah. Okey, plantar fasciitis nombor 1 kita rawat dengan ubat tahan sakit. Satu, kalau ubat tahan sakit tak kurang juga, kita akan bagi injection steroid. Okey, kalau dengan steroid tak okey juga, ada satu lagi yang baru, kita inject plasma rich platelet. Okey, kita ambil darah patient dan kita ekstrak darah kuning daripada situ. Okey, kan darah kan ada macam-macam kan, darah merah dengan darah kuning kan. Darah kuning tu kalau yang macam dekat korang punya bila luka lepas tu korang kata air bisa tu kan. Air yang kuning jernih tu, itu adalah plasma platelet kita. Dia kaya dengan bahan-bahan untuk proses penyembuhan. Kita akan inject kat situ banyak-banyak cucuk. Dia akan bantu proses penyembuhan. Satu lagi untuk macam fisioterapi, pakai tapak, pakai kasut yang tapak dia dalam tapak dalam tu lembut. Kalau orang yang kerja dia jenis pakai boot yang keras tu kan, safety boots apa semua tu kan, itu memang akan selalu sakit lah. Banyak duduk. Okey, ni cakap pasal sakit belakang ni kan, pencinta single. Okey, banyak duduk. Okey, banyak duduk pun bila kita nak maintain posture kita duduk tu, dia akan kita akan bagi strain dekat otot kita. Pun boleh buat sakit juga. Dan sekarang ni kita duduk bukannya kita duduk tegak kan. Kita banyak bongkok. Halo. Bila kita duduk, kita bukannya duduk tegak macam ni kan. Kita bongkok macam ni. Benda macam tu boleh buat sakit belakang. Okay, ACL tu puncanya yang betul sebab accident ke atau sebab sakit. Okay, ACL tu adalah anterior cruciate ligament. ACL tu kenapa? Koyak ke? Dia koyak ke ataupun dia keradangan. Tapi biasanya kalau sebab accident dia akan tear, dia akan koyak sikit. Cara nak tahu ACL ligament ACL ni koyak ke tak adalah dengan MRI. X-ray kita tak nampak. Kita akan buat MRI. Dengan MRI baru kita boleh tahu apa masalah dia. Dan ACL yang koyak disebabkan oleh accident, dia akan boleh buat sakit yang berpanjangan. So accident, ACL koyak, sakit. Akak makan fish oil pill boleh rosak buah pinggang ke? Setahu saya tak. Fish oil pill tu dia adalah suplemen lah. Suplemen fish oil. Daripada korang membazir beli fish oil pill tu, baik korang makan ikan kembung hari-hari. Mesti malas nak makan ikan kan. Suplemen apa yang boleh rosakkan buah pinggang? Okay, suplemen yang tak ada kajian yang dibuat ke atasnya. Suplemen yang dia punya modus operandi dia adalah testimoni. Testimoni kata bagus ada buah pinggang dah tak rosak apa semua. Yang berdasarkan testimoni ni, tolong jangan percaya. Okey, jangan percaya. Lepas tu suplemen apa yang rosakkan buah pinggang? Untuk orang yang sedia ada kencing manis, duk makan jus apa semua tu kan. Semua benda tu boleh rosakkan buah pinggang. Dan certain ubat-ubat tradisional, okey, dia ada steroid. Steroid ni boleh rosakkan buah pinggang. Sebab kalau korang nak tahu kenapa kita cakap suplemen ni banyak merosakkan buah pinggang, sebab ada tumbuh-tumbuhan yang dia punya, bila kita dah extract apa semua tu, dia ada function dia sama macam steroid.
Okey, bila function dia sama macam steroid, mesti dia akan rosakkan buah pinggang juga. So benda tu kena hati-hati. Kalau nak makan suplemen ke apa, janganlah sembarangan. Bagi saya suplemen tu tak penting pun. Kalau korang nak ambil multivitamin tu okey. Suplemen yang apa, carilah dekat farmasi. Kalau jantung bengkak, apa cara nak sembuhkan dan apa penyebabnya jantung boleh bengkak? Banyak soalan ni. Jantung bengkak, cara nak sembuhkan adalah tengok sebab apa jantung tu bengkak. Jantung bengkak ni, okey, dia dah jadi permanent damage pada paru-paru, jantung. Okey, korang bayangkan kan, belon bila kita tiup kan, belon kan mula-mula kecil kan, bila kita tiup bagi besar kan, lepas tu bila kita buang angin, dia jadi sama macam biasa tak? Tak, dia akan longgar kan, dia akan tak sama macam biasalah, tak sama macam awal-awal tu. Okey, penyebab jantung bengkak ni, okey, satu, serangan jantung. Okey, satu serangan jantung. Serangan jantung tu macam heart attack lah. Dia ada penyumbatan tu yang menyebabkan jantung kena pump lebih lagi. Lepas tu kelainan darah macam anemia ke, and then masalah dekat injap jantung tu. Kadang masalah-masalah lain lah, macam apa, thyroid, macam-macam lah. Sejak 2015 sampai sekarang, boleh ke teruk gitu plantar fasciitis kalau tanpa rawatan? Boleh. Boleh teruk. 2015 lama tu, sekarang dah 2023 dah. Mungkin faktor kerja, faktor kasut. Pergilah dapatkan rawatan 5 tahun. Kalau setahun je saya dah refer dah ke pakar. Apa punca kaki kram bila squat, bila pergi MRI? Tapi bila kram 2 hari baru okey. Itu biasalah. Aduh, sampai pergi MRI bazir duit. Okey, bila macam apa? Bila squat tu kan, kita paksa otot tu untuk bekerja yang dia tak pernah kerja sebelum ni. Dia akan sakit lah, kram lah. Okey, kita penggunaan otot yang berlebihan. Otot kita ni dia macam spring. Dia akan regang, dia akan rapat balik. Dia akan regang, dia akan rapat balik. Dia macam spring. Okey, bila kita buat squat tu, kita regang, kita tarik. Dia okey, otot ni dia nak lindungi diri dia sendiri daripada koyak. Dia akan jamkan. Dia akan jamkan bahagian tu supaya dia untuk melindungi diri dia sendiri. Dia akan jam. Kita akan rasa kram. Okey, buat berpada-pada lah kesimpulannya. Mak sakit tu mengalami banyak berjalan naik turun tangga. Tak boleh nak elak lah benda tu. Occupational hazard is real. Kalau mak saya sakit lutut, cecair lutut, macam mana nak baiki? Okey, sakit lutut ni kita panggil osteoarthritis. Dekat mana-mana pun boleh jadi. Terutama dekat lutut. Tengok pada berat. Berat dia macam mana. Kalau orang yang badan besar, dia punya beban pada lutut dia tinggilah, berat lah kan. Okey, bila kita kurangkan 1 kilo berat badan kita, beban dekat lutut tu akan berkurang 4 kilo. Okey, untuk cecair lutut ni, dia ada satu yang kita buat injection dekat lutut lah. Kita akan inject hyaluronic acid untuk bantu gel tu. Ataupun bila yang dah teruk sangat, dah sampai dia punya lutut tak boleh nak gerak, ganti lutut besi. Itu hujung-hujung lah.
Kalau dengan apa, injection buat tahan sakit tak okey, injection dengan hyaluronic acid tak okey, dia akan end up dia akan apa tu, tulang besi lah, lutut besi. Okey. Pesakit autoimun ada life expectancy tak, doktor? Tak. Sekarang ubat banyak yang dah advance. Okey. Ubat banyak yang dah advance yang target pada autoimmune disease ni. Okey, depends jugalah sebab dia complication dia. Kalau penyakit autoimmune ni, kita nak kurangkan dia punya komplikasi penyakit tu. Okey, ada yang buah pinggang kan, lupus kan, SLE, lupus tu. Kita tak nak ada apa-apa yang komplikasi dia lah. And then kita punya target kurangkan komplikasi dengan nak perbaiki dia punya life quality. Kalau terseliu jatuh tangga macam mana? Okey, kalau terseliu mesti bengkak kan? Okey. Kena tengok juga. Kalau boleh jalan, tak ada masalah lah. Pergi jumpa doktor. Kalau tak boleh jalan, baik pergi x-ray. Kalau ada bengkak, boleh terus tuam dengan ais. Kalau ada ais, pakai ais. Kalau tak ada, cari ais. Tinggikan kaki. Rehat, tinggikan, letak ais compression, tinggikan kaki. Lepas tu pergi jumpa doktor. Urat tendon saya selalu bengkak kalau saya berdiri lama. Yang tu kena check lah. Jarang saya dengar urat tendon bengkak bila berdiri lama. Ke dia rasa tegang tu. Sakit belakang, saya scan ultrasound pinggang kata dia tak ada. Memang tak ada apa. Otot je. Kalau dah scan tak ada apa, otot lah. Hari tu saya dapat ubat urat kat klinik. Dia bantu sakit. Juga ada exercise boleh bawa ke klinik. Ya. Makan steroid dah 13 tahun. Ada rheumatoid arthritis. Itu tak boleh nak dielakkan lah. Okey, rheumatoid penyakit autoimun ni memang kita bagi steroid. Steroid ni untuk tekan dia punya sistem imun dia supaya tak terlalu ganas. Okey. Ush, lain macam puji. Tak macam doktor-doktor lain. Selalu doktor pakar ke? Tak, saya doktor biasa je. Doktor cikai je. Saya doktor cikai je. Kalau food organic atau plant blender dijadikan pil, rosakkan buah pinggang ke? If chemical, okey. Chemical ni tricky sikit. Sebab semua makanan semua yang kita makan dekat muka bumi ni adalah bahan kimia. Okey? So, siapa yang cakap ubat ni bahan kimia lah, apalah. Apa yang korang makan semua bahan kimia kot. Even air pun H2O. Betul tak? H2O. Bahan kimia tu. Boleh pula minum air. Tak takut pula. Kan? Okay. Food organic atau plant blender. Jadikan pil. Bagi saya, bila kita dah pil ataupun dah blend ke apa semua tu, sometimes along the way tu, mungkin akan dia punya apa tu, certain nutrient dia akan hilang. Baik makan macam tu je. Macam makan ulam. Kan lebih baik makan macam tu je. Makan buah. Bagi saya, buah tu lebih baik makan macam tu je daripada buat jus. Bila kita dah buat jus, kita dapat gula je. Dia punya serat tu semua kita buang kan. Betul tak? Sekejap ambil charger. Okay, kita stop pukul 12. Besok kita ada kerja.
Jantung bengkak sebab blood pressure tinggi. Betul. Sebab blood pressure, sebab bila darah tinggi ni, tekanan, kita perlukan tekanan yang tinggi untuk jantung tu, perlukan tekanan yang tinggi untuk pam darah tu. That's why dia akan overwork, sebab tu dia bengkak. Thank you follow. Terima kasih. Saya dah lama tak buat live. Saya buat live pun macam kejap-kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Okay, saya nak cakap satu pasal fish oil pill, supplement fish oil. Okay, kalau orang yang ada kolesterol selalu tanya tau, selalu tanya saya, doktor, kalau saya makan supplement fish oil tu okey tak? Okey, supplement fish oil tu okey, tapi dia membantu untuk naikkan kolesterol baik, sebab fish oil tu adalah kolesterol yang baik. Okey, tapi dia takkan turunkan kolesterol jahat. Kolesterol jahat kita kena kawal daripada makanan kita. Apa yang kita ambil sehari-hari, pemakanan kita, kita kena jaga. Itu je cara, dengan ubat kolesterol. Itu je cara nak turunkan kolesterol jahat. Kolesterol baik dengan ambil naikkan kolesterol yang baik dengan minyak yang kolesterol yang baik lah. Contohnya fish oil, seeds oil. Ish, kerja ke? Kerja ke? Hospital mana tu? Kalau buat seeds bath, kena letak garam berapa banyak? Tak kisah pun berapa banyak. Tapi biasanya dia dah ada garam, dia dah ada satu garam yang special untuk buat seeds bath ni. Selalu kita akan kita bagi je kat patient. Nak letak lah berapa banyak. Fish oil dengan cod liver oil, mana yang bagus dan lebih vitamin D? Fish oil dia lebih kepada cod liver oil lebih kepada vitamin D lah, kan? Tak pastilah, saya tak pasti fish oil dengan cod liver oil dan lebih vitamin D. Vitamin D suplemen dia lain. Patah kaki. Lah, macam mana boleh patah kaki? Ish, kesiannya patah kaki. Patah riuk ke? Patah singa ke patah riuk? Seeds bath DIY. Tu kira rendam air garam. Sebab cod liver ni, liver dia bukan minyak ikan. Dia lebih kepada liver, cod liver tu. Ya. Patah sehingga jari kaki sampai kena admit ward tu. Patah sehingga. Cik jari kaki, bukan jari tulang keting ke apa ke? Dah ngantuk dah ni. Korang ni tak kerja ke besok? Aku pun dah Oh, besok SPM. Besok SPM. Dah berapa tahun dah ni saya meninggal, dah lama dah.
meninggalkan SPM. Doktor single ke? Single. Kaki kanan tak boleh pijak lantai. Mula nak biar je. Kalau patah ni kadang kan, bukan semua klinik boleh buat x-ray kan. Kadang bila boleh jalan tu, dia takkan expect patah pun, as long as dia boleh jalan. Tapi bila bengkak tu tak kurang-kurang lepas dalam 3 hari lah, lepas makan ubat tak hilang-hilang, pergilah x-ray. Nyam 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 nyam. Vaksin corona boleh ke buatkan sakit jantung? Ayah saya lepas kena cucuk 3 bulan problem jantung. Yang tu saya tak boleh nak komen lah. Mungkin mungkin boleh, mungkin ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sakit jantung. Kalau sebab vaksin corona tu paling dia boleh buat keradangan dekat jantung lah. Dan bukan semua orang kena. Risiko je lah. Bengkak sampai jadi hitam. Hitam tu lebam lah. Kenapa jadi hitam? Lebam lah. Sebab bila patah, okey, darah tu keluar daripada sumsum, dia akan buat lebam. So bila lebam lah, hitam lah kan warna dia. Tahniah Anya Zanovna. Anya. Tahniah. Dah habis houseman. Houseman kat mana? Saya kalau boleh tak nak repeat lagi housemanship. Floating ED tu adalah lepas orang yang dah habis houseman, sebelum dihantar pergi ke hospital mana yang dia kena bertugas sebagai MO, dia akan floating dulu. Dia akan floating dulu, baru dia jadi dihantar ke satu department untuk dia bertugas sebagai medical officer. So dia pre-MO, macam tu. Saya pun floating ED dulu. Tapi kejap je, 3 bulan, lepas tu dah kena hantar. Sebulan je, lepas tu dah kena hantar pergi hospital. Pengalaman pahit manis masa houseman. Pengalaman pahit saya dekat medical. Saya kena extend dekat medical sebab yang best gila. Sebab ada patient cakap saya rude. Pahit gila lah. Saya kena extend medical. Houseman tu, medical saya kena extend 2 bulan sebab ada patient report saya rude. Padahal saya tengah marah kot masa tu. Saya memang tengah marah masa tu. Dengan kawan saya, dengan houseman lain. Lepas tu ada seorang lagi houseman minta saya tolong ambil darah patient denggi. Dia dah cuba banyak kali tak dapat. Korang faham lah kan, kalau korang kan, doktor cucuk banyak kali mengamuk kan, marah kan. Dia dah cucuk banyak kali, lepas tu saya pula cucuk. Saya tak cucuk lagi tau. Saya macam tengok tangan dia macam ni, saya pusing macam ni. Yelah dia tengah sakit kan, tapi saya berkasar kat dia lah kan. Baik tu dia cakap saya rude. Lepas tu kawan saya yang lain datang cakap, tak apalah, I ambil lah darah patient ni. Kata, okey, tak, bom belah. Okey, daripada situ je dia cakap saya rude. Saya rude dengan dia. Tapi apa boleh buat, patient always right. Okey,
Apa lagi pengalaman pahit? Pengalaman pahit saya masa houseman medical juga. Okay, dekat medical saya ambil darah patient HIV, hepatitis C, HIV, hepatitis B, hepatitis C. Dia ada tiga-tiga tu. Tercucuk jari saya. Pahit juga. Pengalaman manis. Banyak pengalaman manis. Masa ONG, berzumba, kan. Lepas tu, masa PITS, masa ED, banyak pengalaman best. Saya punya hospital, district hospital berpakar. Sebab tu hospital tu dia kecil je, tapi community dia sangat dekat. Kalau patah jari kaki, kalau dibiarkan akan pulih sendiri. Tulang akan bercantum balik. Ya. Ya, tulang tu akan bercantum balik dengan syarat dia tak lari. Kalau macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Kalau patah tu macam ni, dia kena tarik dulu, bagi rata macam ni, dan kita akan simen. Kita simen, dia akan cantum macam ni. Kalau kita biar patah macam ni, kita biar dia akan cantum macam ni. Okay, contoh kalau jadi kat tulang keting, tak kependek sebelah kaki. Nanti jalan dah sengit-sengit dah. Okay, itulah isu dia. Kalau tak fix. Dia cantum, dia memang akan cantum. Cantum dia tu normal ke tak normal? Dia macam ni ke dia macam ni? Ke dia macam ni? Hai Misha. Lama tak nampak kat TikTok kan? Setahun saya ambil cuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak sudah malam tidur lah. Nak tidur lah kejap lagi ni. Lagi 3 minit. Lama tak nampak video doktor. Lama tak nampak kan? Lepas tu apa jadi? Lepas cucuk kat diri sendiri. Lepas saya tercucuk dekat jari sendiri, saya pergi dekat bilik sister. Saya nangis macam, apa aku nak buat ni? Saya dah nangis. Saya dah risau lah. Kalau HIV kot. Risau HIV, hepatitis B, hepatitis C. Lepas tu sister on call. Ada sister on call. Masa tu weekend. So sister on call datang. Tengok saya menangis dekat bilik sister kan. Kenapa ni doktor? Tu macam, saya macam serba salah, nak beritahu ke tak nak beritahu, saya beritahu je. Nangis tu cakap, saya tercucuk patient HIV, tercucuk saya. Ni dia prick lah, ni dia stick injury. Lepas tu, ni doktor kena pergi kecemasan ni. Lepas tu kita pun pergilah kecemasan. Lepas tu saya punya MO bising lah. Dia bising tu, ayat dia agak sensitif. Untuk orang dengar lah. Sebab patient tu tak tahu kenapa dia kena ambil darah. Dia ada darah yang kita panggil ABG. Darah tu kita ambil dekat arteri dekat sini. So doktor tu bising lah. Kenapa patient macam ni nak kena ambil darah arteri kan? Ibu bising. Saya ingat lagi Dr. Kok. Lepas tu kena makan ubat post exposure prophylaxis. Lepas tu kena buat ujian test tu berkala. Test saya buat sampai setahun lebih kot. Setahun lebih saya check buat test infective screening HIV, hepatitis B, hepatitis C. Tak ada. Nasib baik tak ada. Alhamdulillah. Berapa umur doktor nampak muda? Nampak muda, filter je kot, filter. Okay, susah tak study medical? Kalau tak terjiwa, susah lah. Dia kena minat tu datang daripada diri sendiri. Dia kalau senang pun kan, kalau macam nak cakap, kalau study tu senang, tapi bila masa bekerja tu rasa tak sejiwa, tak lama. Banyak kawan saya berhenti masa houseman. Doktor ada buat locum tak? Sekarang saya buat freelance. Saya buat freelance locum. Pengalaman pahit doktor dengan staff. So far tak ada pengalaman pahit lah. Tapi kalau macam kalau saya so far okey je.
Kita baik dengan nurse, nurse baik dengan kita. Yang orang cakap HO kena clock kat ward tu macam mana? HO kena clock kat ward? Clock apa ni? Clock in? Yang tu, punch card ke? Itu tak pasti. Best tak jadi doktor. Saya sukalah. Memang cita-cita saya nak jadi doktor. Jadi saya sukalah. Kan? Ubat akak makan tu boleh hilang HIV ke? Ubat yang kita makan tu, post exposure tu, boleh. Dia bukan hilang tau. Virus tu dia bukan hilang. Tapi untuk orang yang ada HIV, sekarang ni ubat untuk pesakit HIV, dia boleh tekan virus tu sampai level yang paling sikit yang dia tak boleh didetect dalam darah. Okey, tapi tak bermaksud virus tu tak ada. Virus tu hilang. Dia completely sembuh tak. Kita akan cakap level undetected level. Okey, sebab itu kita panggil person living with HIV, PLHIV. Person living with HIV. Okey, sebab dia akan hidup dengan HIV tu selama-lamanya. Cuma ubat tu dia boleh tekan virus tu sampai level yang tak terdeteksi langsung dan dia takkan sebarkan virus tu kepada orang lain. Macam mana Dr. Minat? Ada apa-apa yang inspired ke? Tak tahulah. Kalau nak ikutkan kan, family saya kan, mak saya cikgu, bapa saya cikgu. Tapi dua-dua cikgu teknik. Bapa saya bidang elektrik, mak saya bidang elektronik. Adik saya bidang IT, dengan seorang lagi IT engineering kot. Saya je yang ambil bio. Tapi saya ada satu lagi cousin yang doktor jugalah. Ada apa yang inspired ke saya pun tak pastilah. Saya dari hospital mana? Saya sekarang buat freelance locum dekat Melaka. Okay, sebelum ni saya dekat Selangor, Klang Valley. Sebelum tu lagi saya dekat Hospital UIA. Sebelum tu lagi dekat SKL. Suka jadi engineer dia ikut minat sebenarnya. Passion kita tu dekat mana. Kalau kan orang kata kalau kita suka kerja tu, kita tak rasa kita kerja pun. Saja tanya sebab ramai kata tak best jadi doktor. Betul sebenarnya. Tapi kalau saya ada anak pun, saya tak nak. Saya takkan paksa anak saya jadi doktor. Tahu susahnya masa houseman. Nak belajar pun susah. Houseman pun susah. Jadi MO pun susah. Sebab sekarang ni kalau korang tengok saya, masa kerja government tu saya memang permanent lah. Saya bukan kontrak MO macam sekarang ni, kontrak doktor. Saya memang permanent doktor. Lepas tu sekarang ni macam tak ada, macam mana nak cakap, tak ada apa nama dia tu, security dalam bidang kerja tu dah tak ada. Saya suka makan apa? Tak usah pedas. Saya tak suka asam pedas. Saya bukan tak suka asam pedas, saya kurang lah. Tapi saya suka si ayam. Saya suka sambal yang pedas lah. Ya, saya dah berhenti government. Lama dah saya berhenti, tahun 2017. Nasi enjin tak sama. Lain kali lah cerita pasal tuan saya dah pukul 12 dah, saya nak tidur. Besok kerja. Okay. Bye-bye semua. Besok kita InsyaAllah jumpa lagi. Tak tahulah. Besok kerja sampai malam. Bye. Assalamualaikum. Follow.
Follow saya. Bye.